chapter 8, we have a recombinant DNA technology. Okay, recombinant DNA technology. Jadi ada perkataan keyword dekat sini ni yang kamu nak tak nak, kita kena bayangkan lah ya. Apabila kita cerita tentang chapter 8 ni, kita kena bayangkan apa benda sebenarnya yang terlibat dalam chapter 8 ni. Bila sebut tentang recombinant DNA, dia ada perkataan recombinant ataupun recombination. Okay, recombine. Boleh lah ya, bahasa Inggeris kan. Jadi recombinant ni kita ada pernah dengar dulu dalam genetic inheritance, di mana ada generasi anak tu, dia kita panggil sebagai recombinant. Kenapa kita panggil dia recombinant? Dia berbeza dengan parent dia. Dia tak sama dengan ibu ayah dia tak sama. Okey, dia punya phenotype berbeza dengan ibu ayah dia. Ibu ayah dia contohnya kulit gelap, rambut kerinting, tetapi mai dekat dia kulit cerah, rambut lurus. Sebagai contoh lah. Jadi dia tu recombinant lah, dia berbeza dengan ibu ayah dia. Tapi kalau adik-beradik yang lain, dia rambut kerinting, kulit gelap contohnya. Jadi dia sama ciri dengan ibu ayah dia. Kalau dia tak sama tu, dia recombinant. Maksudnya DNA, struktur DNA tu, struktur kromosom dia tu, dia mengalami recombination. Okey, dia recombinant. Maksudnya ada campuran-campuran yang menyebabkan akhirnya dia ada ciri yang berbeza dengan parent dia. Jadi recombinant DNA ni apa dia? Kita ada DNA, kita ada struktur DNA yang mana kita masukkan struktur DNA yang lain daripada tempat lain, daripada organisma lain. Kita masukkan dia, kemudian kita nak DNA yang kita masukkan tu dia tonjolkan ciri dia. Okey, dia tonjolkan ciri. Contohnya macam ciri dia tu untuk penghasilan vitamin D. Jadi organisma yang dapat DNA dia tu akan ada penghasilan vitamin D. Ataupun organisma yang dapat DNA yang kita masukkan tu datang daripada organisma lain tu, dia akan ada kekuatan untuk lawan dengan penyakit. Ataupun dia ada kekuatan untuk tahan panas. Dia ada kekuatan untuk tahan sejuk. Jadi maksudnya dia punya diri itu makin berkualiti. Okey, ataupun kita nak dia ada special capacity ataupun speciality dia. Kita nak tambah dia. Sebagai contoh, kita nak dia untuk hasilkan insulin contohnya. Jadi kita masukkan DNA yang boleh menghasilkan insulin ke dalam diri dia dan dia dapat hasilkan insulin. Masuk kat kawasan DNA jugalah. Ya, dia boleh hasilkan insulin. Jadi dia ada teknologi dia, ada kaedah dia di mana benda tu boleh berlaku, boleh dijalankan, dan syarikat-syarikat ataupun syarikat-syarikat pharmaceutical ni dia boleh jual nanti insulin yang dia dah dapat tu. Okey, ini sedikit pengenalan lah. Nanti kita pergi dulu. Kita pergi tengok apa yang ada dalam bab ni. Nak kata susah sangat pun tidaklah. Boleh faham sebenarnya. Dia tak terlampau banyak sangat. Okey, agak syukur jugalah tak terlampau banyak sangat. Jadi ini ada melibatkan genetic engineering dan bioteknologi. Jadi dalam genetic engineering, bioteknologi ni ada melibatkan recombinant DNA. Dia maksudnya DNA tu dia potong, dia cantum-cantum dengan DNA yang lain. Sehinggalah organisma yang terima DNA tu dia akan tonjolkan ciri-ciri yang baik itu, ciri-ciri yang special itu. Ya, kemudian kita tengok sikit tentang secara keseluruhan teknologi itu dia bagaimana berlaku, ya, bagaimana berlaku secara keseluruhan lah. Kemudian kita masuk lagi mendalam sedikit. Okey, apa yang ada? Pastinya kita nak kena faham tentang recombinant DNA, walaupun saya dah terang tadi, tapi tak apalah, kita ulang-ulang. Selalunya kalau kita ulang-ulang ni, kemungkinan kita akan tambah kefahaman kita dan pastinya akan kuatkan ingatan kita. Selalunya macam tu lah, ya. Kemudian tool use. Okey, jadi apa bahan-bahan yang digunakan dalam kita nak buat recombinant DNA teknologi ni, ataupun dalam recombinant DNA teknologi ni apa tool-tool dia, bahan-bahan dia, alat-alat dia dalam untuk menghasilkan recombinant DNA, dalam untuk organisma tu nanti dia jadi lebih baik, jadi lebih berkualiti. Okey, kita ada target DNA. Jadi DNA yang
yang kita nak tu lah, yang kita nak jadi banyak tu. Okey, datang daripada organisma-organisma tertentu. Contohnya kalau DNA daripada manusia. DNA daripada manusia ni antaranya DNA yang menghasilkan insulin. Jadi kita boleh keluarkan DNA daripada insulin yang ada hasilkan insulin tu, kita letak kat mikroorganisma, contohnya letak kat bakteria. Jadi bakteria tu boleh hasilkan insulin. Kalau tak nak ambil daripada manusia, mungkin boleh ambil daripada kambing ke lembu ke, ya. Kemudian kita ada restriction enzyme. Okey, restriction enzyme. Restriction enzyme ni dia macam pisau atau gunting. Yang dia fungsi dia khusus. Dia akan gunting pada bahagian-bahagian tertentu di DNA. Okey, DNA sama ada DNA yang kita nak tu, yang special tu, atau DNA untuk perumah. Okey, DNA untuk perumah. Jadi ikutlah kita nak yang mana. Okey, kemudian kita ada DNA cloning vector. Okey, DNA cloning vector. Nanti kita tengoklah. Jadi cloning vector ni plasmid lah ya. Jadi DNA yang ada di plasmid. Kemudian kita ada host cell. Host cell ni perumah. Jadi perumah kita tu siapa? Kita nak masuk DNA tu kepada organisma apa? Sebagai contoh yang saya ada dalam atas ni, kita perumah kita tu adalah bakteria ni, bakterium ni. Bakteria ni adalah perumah. Okey. Kemudian kita ada modifying enzyme. Jadi antaranya kita ada DNA ligase dengan tag polymerase. Nanti kita cuba fahamkanlah DNA ligase ni apa, tag polymerase ni apa. Jadi basically modifying enzyme ni dia berkeupayaan untuk gamkan balik. Contohnya macam DNA ligase ni dia boleh gamkan balik yang DNA kita potong-potong guna restriction enzyme tadi. Kemudian barulah kita tengok kepada method in gene cloning. Okey, method in gene cloning, apa method yang ada? 1 2 3 4. Okey, jadi hopefully saya bolehlah terang dan kamu boleh faham. Okey, dia yang agak susah ni yang untuk yang ini. Okey, untuk yang tak salah ni plasmid ya. Okey, kemudian dia ada 1 2 3 4 5 sampai last sekali kita ada screening. Kemudian kita ada example in production of insulin. Jadi macam mana pharmaceutical company ini dia produce insulin untuk bantu orang-orang yang kena penyakit diabetes mellitus. Ya. Jadi inilah dalam bab ni tak banyak pun, kalau ikut nota saya ni ada lebih kurang 3 muka surat sahaja. Ya, lebih kurang 3 muka surat. Jadi saya nak promote sikit lah kan. Biasalah. Jadi kalau kamu berminat nak dapatkan nota-nota ni dalam bentuk buku yang saya dah buat, kamu boleh mesej saya 0113837470. Okey, kamu mesej saja WhatsApp ya. Saya platform lain saya tak gunalah, Telegram, call. Okey, tu jarang sekali saya guna. Yang selalu aktif adalah WhatsApp. Kamu boleh WhatsApp dan tanyalah kalau kamu berminat nak dapatkan nota ni. Memanglah harga dia kemungkinan agak mahal, tapi tak upayalah saya semua buat kat rumah, saya tak hantar kat kedai ya. Sebab apa? Dia berdasarkan permintaan. Kalau saya buat kat kedai banyak-banyak nanti saya tak tahu permintaan dia, kalau rendah rugi saya ya. Saya dah spend masa lagi, spend duit lagi, banyak macam-macam nanti masalah ya. Jadi saya buat sikit-sikit je kat rumah. Jadi kalau diorang minta saya print dan buat. Kalau tak ada tak apalah, tak ada apa pun ya. Saya pun ada gaji saya bulan-bulan. Alhamdulillah Tuhan bagi rezeki. Cuma yang ini kepada siapa-siapa yang minta lah ya, pada siapa yang minta, siapa yang berminat. Boleh mesej saya, tak beli pun tak apa, tak ada masalah. Okay? No hard feeling lah, saya tak kisah pun. Okay, nanti kita masuk lagi spesifik apa yang ada. Jadi recombinant DNA technology ni, recombinant DNA technology is a study researcher join DNA together from different organism to produce new genetic recombination. Sekali lagi ya, is a study, adalah salah satu kajian atau ilmu yang di mana pengkaji ni akan join. Maksudnya dia akan combine. Maksudnya dia akan cantum DNA ni together daripada different organism untuk produce new genetic combination. Okay, untuk produce new genetic combination. Jadi kita ada genetic engineering, kita ada biotechnology.
Jadi genetic engineering ini apa? Adalah manipulation of DNA. Jadi gene transfer one organism to another, dia akan produce recombinant DNA. Jadi dia involve different species. Mudah aja nak faham kan? Genetic engineering, kejuruteraan genetik, dia melibatkan DNA manipulasi, DNA manipulation. Kita manipulasi DNA tu. Kita ada DNA yang asal, kita potong, kita masukkan DNA yang baru. Sekarang ni dia jadi DNA yang baru dengan tambahan struktur DNA, Jadi gene transfer from one organism to another. Jadi gene tu apa pula? Gene tu DNA lah. Struktur di dalam gene tu adalah DNA. Ada orang kata DNA tu lagi besar daripada gene, ada orang kata gene lagi besar daripada DNA. Paling tidak pun kamu faham lah, DNA tu terdiri daripada nukleotide, ya. Dia ada phosphate group, dia ada pentose sugar, dia ada nitrogenous base, kemudian dia double helix. Kemudian daripada section of the DNA yang banyak-banyak tu, dia membentuk gene. Okay, dia membentuk gene. Gene tu dia akan code for one characteristic. Okay, satu ciri. Kalau kita nak cerita tentang homologous chromosome, kita panggil dia sebagai allele. Ini benda ni dah belajar kan sebelum-sebelum ni, saya ulang saja. Kemudian produce recombinant DNA. Jadi DNA yang baru tu kita panggil sebagai recombinant DNA. Jadi dia involve different species. Dia melibatkan spesies yang berbeza. Jadi kita bolehlah nak masuk. Contohnya kita masukkan DNA daripada manusia masuk kepada mikroorganisma. Jadi mikroorganisma tu spesies lain, manusia tu spesies lain. Dia melibatkan different species. Kemudian kita ada bioteknologi. Jadi bioteknologi ni adalah teknologi. Jadi teknologi ya, use living organism or their component commercially in industry. Jadi ini digunakan dalam industri. Jadi kalau kita tengok sekarang ni, antara industri yang cukup terkenal menggunakan genetic engineering, recombinant DNA ni, pharmaceutical industry lah. Okay, pharmaceutical industri farmasi, industri yang menghasilkan ubat. Okay, menghasilkan vaksin dan yang seangkatan dengan dia lah. Okay, modification of organism or biological product to improve human life quality. Nampak tak? Akhir sekali dia mesti melibatkan manusia yang akan memberi manfaat kepada manusia. Jadi contohnya macam ubat-ubat yang kita hasil ni, kebanyakan ubat yang dihasilkan ni adalah untuk manusia lah. Supaya manusia tu dapat melawan penyakit, dapat sembuh daripada penyakit, dapat mengatasi masalah-masalah yang dia hadapi dalam kehidupan seharian dia. Ya, dia akan hasilkan biological product. Okey, kita tengok sikit lah dalam gambar rajah ni apa yang ada. Dalam recombinant DNA teknologi, okay, ataupun dalam production of insulin, yang ni melibatkan production of insulin, kita ada pancreas cell. Okay, sel pancreas. Jadi sel pancreas ni dalam dia ada nukleus. Dekat nukleus tu dia ada genetic structure. Genetic structure tu dia ada gene ataupun dia ada DNA. Jadi sekarang ni kita nak hasilkan insulin, tapi kita tak naklah guna manusia sebagai perumah. Takkan kita nak pergi ambil insulin daripada manusia. Jadi bila melibatkan manusia ni, nanti orang akan marah lah. Dia jadi unethical, tak beretika. Kita gunakan manusia-manusia tertentu ni, kita nak jadikan dia sebagai kilang penghasil insulin. Tak nak, tak boleh, ya. Jadi kita kena fikirkan organisma yang lain. Jadi keluarkan pancreas cell ni, mungkin ambil daripada kambing ke, lembu ke, tak tahulah, ya. Jadi kemudian kita gunakan resection enzyme. Jadi resection enzyme ni akan potong. Ni resection enzyme, dia akan pergi potong DNA, struktur DNA yang ada pada genetic structure bagi pancreas cell ni. Dia potong sangat spesifik lah kepada bahagian-bahagian tertentu dia potong. Kemudian bila dia potong, dia akan dapat bahagian yang insulin gene ni. Jadi pada bakteria ni juga, jadi bakteria ni kamu kena ingat dia ada DNA. Dia ada DNA. Tempat DNA dia tu kita panggil sebagai nucleoid. Satu lagi tempat DNA, tempat genetic structure adalah pada plasmid.
Kamu jangan ingat semua bakteria, semua mikroorganisma ada plasmid. Dia ada bakteria-bakteria tertentu saja yang ada plasmid. Jadi, yang mana ada plasmid tu dikeluarkan. Kemudian kita guna restriction enzyme, kita potong. Jadi potong tu mestinya lah kita guna yang sama, restriction enzyme yang sama. Maksudnya gunting tu dia sangat spesifik, dia potong pada bahagian tertentu sahaja. Okey, dia tak potong pada bahagian-bahagian lain. Jadi dekat sini dia potong tempat yang sama, sini potong tempat yang sama, sini potong tempat yang sama, sini potong tempat yang sama. Jadi maksudnya insulin gene ni bila dia pergi bercampur dengan plasmid ni, dia ada keupayaan untuk dia melekat. Sebab apa? Sebab tempat tu dia sama. Okay, tempat tu dia sama, dia guna pisau yang sama, dia guna gunting yang sama, iaitu restriction enzyme yang sama ni. Jadi dengan gunakan GAP ni, DNA ligase ni, dia bantu untuk lekatkan insulin gene ni dekat plasmid. Jadi sekarang ni plasmid yang berasal daripada bakteria ni atau perumah ni, daripada vektor ni, dah boleh digunakan. Dah boleh digunakan. Dah ada DNA yang kita nak tu, iaitu DNA insulin gene ni. Dah bercampur, dah ada ni. Jadi kita panggil dia sebagai recombinant plasmid atau recombinant DNA lah. Kita masuklah ke dalam bakterium. Kita masuk dalam bakterium. Jenis-jenis yang sama jugalah. Jadi bila dia masuk dalam bakterium ni, jadi kita panggil dia sebagai transgenic bacterium ataupun transgenic organism atau transgenic microorganism. Maksudnya dia dah jadi baru. Okey, dia tak sama dengan yang asal dia. Kemudian bakteria ni, kemudian kita biarkan dia membiak. Biak. Alhamdulillah ya. Kita biarkan dia membiak. Dah sampai satu masa, dia dah sampai tahap pertumbuhan populasi yang maksimum, kita pecahkan. Minta maaf lah ya, macam-macam ganggu ni bila nak buat video. Batuk lah, bersin lah ya. Hopefully tak ganggu kamu lah. Jadi kita ada transgenic bacterium ni, dia kata apa, kita biarkan dia multiply, kemudian dia hasilkan insulin. Jadi dia hasilkan insulin sama ada kita collect dia lah, ataupun kita pecahkan bakteria-bakteria ni untuk kita extract insulin sahaja. Untuk extract insulin. Jadi kita dapat dah insulin. Jadi kadang-kadang kita tak perlu ada satu ladang yang sangat besar. Kita bela lembu ke kambing ke, tak payah. Kita buat dalam makmal sahaja. Mungkin dalam space yang sangat-sangat limited, kita boleh dapat insulin yang sangat banyak daripada bakteria-bakteria yang kita culture, yang kita clone kan. Ya, ini sedikit lah. Ya, nanti kita tengok lagi dalam yang hujung ni, dia ada production of insulin yang lagi spesifik lah, lagi penerangan dia lagi bagus. Jadi secara overall sahaja nak cerita dekat kamu macam mana recombinant DNA tu boleh ada ataupun kaedah dia. Dia tak semudah yang saya terang ni lah. Dia adalah dia punya langkah-langkah tu yang pastinya kita akan cuba fahamkan. Saya akan cuba terang lah kat kamu ya. Saya tak tahulah kamu faham ke tidak. Saya doa-doa kamu faham lah. Kita pergi seterusnya kepada recombinant DNA. Apa benda yang ada dalam nota ni? Recombinant DNA, donor DNA fragment join with recipient DNA. Maksudnya ada cantuman antara dua bahagian DNA ni. Satu daripada penderma, satu daripada penerima lah. Ya? Satu daripada penderma, satu daripada penerima. Kemudian recombinant DNA ni kita transfer into cell. Okay, cell form for gene expression. Kita transfer, kita masukkan. Jadi recombinant DNA ni kita masukkan. Yang atas tu kan kita masukkan recombinant plasmid ni dalam organisme tu. Supaya nanti akan ada gene expression, dia akan hasilkan insulin. Okay, kita tengok ya kepada tool use. Okay, tool use ni kita ada target DNA, kita ada restriction enzyme, kita ada DNA cloning vector, kita ada host cell, kita ada modifying enzyme. Kita pergi dulu kepada target cell. Target DNA, kita pergi target DNA dulu. Gene of interest. Maksudnya gene ni lah yang menjadi perhatian kita. Menjadi
sebutan-sebutan kita, menjadi yang menarik minat kita. Maksudnya jin ni dia ada special, dia ada keistimewaan yang kita nak dia jadi banyak supaya nanti dia memberi manfaat kepada kita. Contohnya jin ni dapat hasilkan vitamin B, jin ni dapat lawan penyakit, jin ni dapat lawan serangga, jin ni dapat tahan panas, jin ni dapat tahan sejuk, jin ni boleh hasilkan vitamin D, jin ni boleh hasilkan insulin, sebagai contoh lah. Jadi ini adalah gene of interest kita. Boleh nah? Jadi insert into vector form recombinant DNA. Jadi kita masukkan dalam vektor untuk membentuk recombinant DNA. Okay, membentuk recombinant DNA. Kemudian kita ada restriction enzyme. Okay, kita ada restriction enzyme, also known as a restriction endonuclease, ataupun dipanggil juga sebagai restriction endonuclease. Dia adalah molecular scissor. Dia gunting molekular. Kita scissor gunting lah kan. Kalau pisau tu knife kan. Jadi dia adalah gunting. Dia ada cut double stranded atau single stranded DNA at specific point. Nampak tak saya dah sebut tadi, dia ada keupayaan untuk gunting DNA tu pada tempat yang spesifik. Maksudnya dekat plasmid digunting tempat tu, dekat DNA tu digunting tempat yang sama. Jadi nanti dia boleh melekat lah guna DNA lagi kan. Kemudian dia recognize nucleotide sequence at restriction site. Jadi dia boleh recognize nucleotide sequence at restriction type. Jadi dia boleh menghasilkan palindrome. DNA segment, palindrome ni adalah DNA segment which base pair read the same at both direction. Jadi nampak tak, kita sini ada DNA structure, sini ada restriction endonuclease ataupun restriction enzyme. Dia melekat pada situ. Kemudian menyebabkan dia potong. Dia potong pada G dengan A ni, dia potong pada A dengan G. Jadi maksudnya kalau kita tengok daripada atas ni, dia A-T-T-C. Bawah ni A-A-T-T-C. Dia sama lah. Sama. Yang bawah ni dia sama dengan yang atas. Yang atas ni dia sama dengan yang bawah ni. Sebab tu dia tulis kat sini, DNA segment which base pair read the same at both direction. Sebab ini bacaan dari 5 ke 3. Yang ni yang bawah ni bacaan daripada 5 ke 3. Jadi kita baca dalam keadaan macam mana pun bawah dan atas. Bacaan 5 ke 3 dia ada G dekat sini. A, T, T, C dia potong kat sini. Kalau kita baca daripada 5 ke 3 daripada bawah tu sama juga dia potong. Jadi itu maksud dia, DNA segment which base pair read the same on both direction. Okay, 5 ke 3. Most restriction enzyme recognize palindromic base sequence. Okay, tu saya dah sebut tadilah ya. Jadi dia akan potong GA ni, AG ni. Found in bacteria. Jadi restriction enzyme atau restriction endonuclease ni dijumpai di dalam bakteria. Jadi saintis dia extract out, dia keluarkan daripada bakteria tu, dia jadi gunting kimia sekarang. Okay, atau gunting molekular. Protect bacteria from virus infection. Jadi gunting tu, iaitu restriction enzyme ni, dia melindungi bakteria daripada virus infection. Maksud virus infection tu maksudnya apa? Virus ni lagi kecil daripada bakteria. Jadi virus ni ada keupayaan untuk suntik dia punya genetic structure dalam bakteria, dan dia membiak dalam bakteria menyebabkan bakteria tu boleh mati. Jadi maksudnya dia ada infection ataupun dimusnahkan oleh virus bakteria tu. Antara cara bagaimana dia nak lawan dengan virus-virus yang berkemungkinan dapat merosak dan memusnah, dapat mematikan dia ni, dengan adanya restriction enzyme. Okay, jadi protect bacteria from virus infection. Restriction enzyme cut virus DNA molecule that enter the bacteria. Jadi macam mana dia dapat lindungi? Dia potong. Okay, virus DNA molecule tadi. Sebab itulah restriction enzyme ni name based on the bacterium. Jadi dia ada produce two type of cutting pattern. Dia ada menghasilkan dua jenis cutting pattern. Yang pertama adalah sticky end, incomplete cut. Sticky end ni, yang ini sticky end.
Dia incomplete cut. Dia potong G dengan A ni, G dengan A ni, sticky end. Ada juga yang dia potong, dia akan hasilkan blunt end. Dia potong macam ni je. Jadi kalau saya padam kat sini tengah ni kan. Okey. Jadi saya boleh pisahkan dia ni. Kamu tengok yang atas ya. Terpisah lah. Macam tu dia terpisah. Dia tak sama dengan yang bawah ni. Dia pisah macam ni. Okey. Dia pisah macam tu. Okay. Produce 2 type of cutting pattern. Sticky end, incomplete cut. Blunt end, complete cut. Okay. Incomplete cut dan complete cut. The importance of the restriction enzyme. Saya tak tukar. The important kepentingan restriction enzyme to protect bacteria from virus infection. To produce recombinant DNA. Satu daripada pelindungan kepada bakteria tu. Satu lagi untuk menghasilkan recombinant DNA. Sebab itu adalah salah satu bahan yang digunakan untuk penghasilan recombinant DNA. Seterusnya kita ada DNA cloning vector. DNA cloning vector ni DNA molekul that replicate within living cell. Jadi mudah sajalah. Dia bukan gene of interest atau DNA yang kita nak tu. Dia adalah DNA yang dia hidup dalam sel dia tu, hidup dalam organisma dia tu. Dia memang tak ada masalah dia boleh hidup. Dia memang tak ada masalah dia boleh hidup. Sebab apa? Sebab memang dia berasal daripada situ. Lainlah daripada DNA yang interest tadi tu. Target DNA tadi tu. Target DNA dia tu dia bukan berasal daripada situ. Dia berasal daripada tempat lain. Sekarang ni dia nak pergi hidup dekat tempat yang baru. Jadi kemungkinan dia akan ada masalah. Jadi macam mana kita nak bagi dia tak ada masalah? Kita lekatkan dia dekat DNA yang asal. Kita lekatkan DNA yang asal, iaitu DNA cloning vector. Replicate within living cell. Vector derived from plasmid or virus. Jadi vektor tu atau rumah dia ataupun tempat yang dia nak lekat dia tu, dia berasal daripada plasmid atau virus. Able to bring foreign DNA fragment into genome of the host cell. Jadi dia berkeupayaan untuk bawa foreign DNA fragment masuk ke dalam genome of the host cell ataupun masuk ke dalam host cell. Ya pastilah dia nak masuk dalam host cell tu tak ada masalah sebab memang dia berasal daripada situ. Jadi sel tu dia takkan anggap benda tu sebagai foreign material, foreign object yang mana dia takkan pergi dan musnahkan, ya. Dia takkan pergi dan musnahkan. Okey, karakteristik dia able to carry foreign DNA to host cell. Able to carry, dia boleh bawa DNA yang target ni. DNA ni dia boleh melekat dengan DNA cloning vector ni. Jadi dia tak ada masalah, dia boleh carry foreign DNA to host cell. Able to express foreign DNA in host cell. Jadi dia pun dapat membantu host cell punya, dia dapat bantu yang foreign DNA ni untuk express themselves. Dia tak ada masalah. Jadi sepatutnya kalau dia duduk dalam host cell yang lama tu, dia dapat hasilkan insulin. Masuk dalam host cell yang baru pun dia dapat hasilkan insulin juga. Ya. Able to express foreign DNA in host cell. Able to accept foreign DNA in multiple cloning site. Tak ada masalah, dia boleh lah dia nak multiple cloning site. Okay. Able to replicate independently, freely in host cell due to presence of the origin of replication. Have selectable marker gene resistant to specific antibiotic. Jadi dia ada selectable marker gene, jadi menyebabkan dia resistant to antibiotic. Penting ya, kenapa dia kena resistant to antibiotic ni? Sebab kita ni nanti kemudian kita nak buang mana-mana bakteria yang kita nak buang mana-mana bakteria yang dia tidak ada target DNA ataupun gene of interest tu dia tidak ada. Okay, dia tidak ada. Jadi dia ada kita nak buang ni macam mana? Kita gunakan antibiotik. Okay, jadi bila kita guna antibiotik, kita akan bunuh mana-mana bakteria, mana-mana host cell yang dia tidak ada gene of interest tu. Okey, dia tidak ada foreign DNA tu. Nanti saya terangkan lah ya, susah nak cerita macam mana, tak tahu. Okey, kemudian kita ada DNA cloning vector ni adalah plasmid.
Ni lagi spesifik plasmid yang saya duk cerita kat atas ni kan. Plasmid ni kan. Jadi DNA cloning vector ni adalah plasmid lah. Jadi plasmid ni apa? Small ring of DNA found in some bacteria. Okay, small ring of DNA found in some bacteria. Nampak tak? Dia bukan semua bakteria ada plasmid ni ya. Kamu jangan ingat dia semua ada pula. Dia bakteria-bakteria tertentu saja yang dia ada plasmid. Able to carry out autonomous replication in bacteria. Autonomous maksudnya tanpa ada pengaruh siapa-siapa. Kalau dia nak replicate, dia replicate lah. Jadi tak perlu dapat arahan daripada mana-mana. Small, have less than 10 kilobyte per base, 10 KB base pair. Jadi dia punya maklumat DNA tu kecil sahaja berbanding dengan DNA yang ada dekat nukleoid. Dia ada satu lagi DNA dekat nukleoid yang untuk mikroorganisma. Jadi karakteristik of the plasmid ni possess ni memiliki restriction site for many restriction enzyme. Jadi dia ada banyak restriction site untuk banyak restriction enzyme. Restriction enzyme ni ada banyak jenis. Dia ada EcoR1. Okey. Apa lagi ya? Saya pun tak ingat. Salah satunya EcoR1. Kemudian dia ada SAL I1, PAT1, HIND3. Okey. Ada macam-macam lah. Saya tak tahu sangat-sangat. Bukan tak tahu sangat-sangat, tak tahulah spesifik macam mana. Okey. Able to autonomous replication, able to pass to daughter cell, small size, easy isolate plasmid from host cell. Jadi senang nak isolate, nak asingkan plasmid ni dengan host cell. Able to introduce to another bacterial cell. Jadi senang kita nak introduce to bacterial cell. Kemudian kita ada host cell. Jadi host cell ni organism that receive recombinant DNA. Example, kita ada bakteria, kita ada yeast. Karakteristik dia apa? Able to receive recombinant DNA through transformation. Jadi proses dia nak receive recombinant DNA ni adalah proses dipanggil sebagai transformation. The structure of recombinant DNA able to maintain from generation to generation. Jadi struktur bagi recombinant DNA itu dia akan kekal daripada satu generasi ke generasi yang lain. Kemudian able to amplify the gene product from recombinant DNA. Jadi amplify itu maksudnya dia jadi banyak. Okey, kita gandakan dia. Kita jadikan dia banyak. Jadi able to amplify gene product from recombinant DNA. Kemudian able to express the clone gene. Jadi dia upayalah untuk express the clone gene. Okay, lastly kita ada modifying enzyme. Jadi dua jenis enzyme ni, dia ada DNA ligase. DNA ligase ni apa fungsi dia? Join interest gene and cloning vector to form recombinant DNA. Jadi kita ada interest gene, kita ada plasmid ni yang boleh menyebabkan dia membentuk recombinant DNA. Okey, membentuk recombinant DNA. Seterusnya kita ada tag polymerase. Obtained from the Thermus aquatus bacterium. Have heat stable at 95 degrees Celsius. Withstand denaturation in PCR step. Jadi PCR ni apa? PCR ni adalah proses di mana dia nak jadikan struktur DNA itu jadi banyak lah ya, ataupun polymerase chain reaction. PCR tu dipanggil. Jadi dia guna tag polymerase. Okey. Kat mana tadi? Okey, target DNA. Target DNA, inilah insulin ni. Restriction enzyme. Okey. Kemudian DNA cloning vector, ni plasmid. DNA cloning vector adalah plasmid. Kemudian host cell, ini bakteria ni, bacterium ni host cell. Okey. Kemudian modifying enzyme, DNA ligase. Salah satunya, satu lagi kita ada tag polymerase, yang ni dia terlibat dalam PCR. Okey, polymerase chain reaction. Jadi PCR ni dia menggunakan suhu yang tinggi. Sebab itulah dia ambil modifying enzyme ni daripada bakteria yang boleh hidup pada suhu yang tinggi. Okey, seterusnya kita pergi kepada method in gene cloning.
kita pergi dulu kepada isolation. Jadi isolation ni adalah method di dalam gene cloning. Ataupun kita nak hasilkan recombinant DNA, kita nak hasilkan host cell yang dia dah ada recombinant DNA, ataupun kita panggil sebagai transform cell ni. Jadi yang pertama sekali step dia adalah isolation. Jadi kalau kamu tengok yang atas ni kita ada proses kita keluarkan gene ni. Kita keluarkan gene ataupun DNA structure atau genetic structure ni, kita keluarkan dia. Kemudian plasmid ni kita keluarkan dia. Itu proses isolation. Kemudian kita potong dia. Potong dia. Itu proses cut ataupun cleave. Cut atau cleave. Ada sini. Jadi isolation ni, target DNA, plasmid DNA, isolated, extracted. Maksudnya, kita asingkan dia daripada host cell dia. Daripada sel asal dia. Daripada perumah dia kita asingkan. Itu maksud isolation. Dua-dualah. Target DNA pun kita asingkan. Plasmid DNA pun kita asingkan. Kemudian kita potong dia. Kita cut dia. Pada bahagian-bahagian tertentu dekat plasmid dan dekat target DNA. Okey, apa maksud dia ni? The same restriction endonuclease cut target DNA plasmid at specific site. Jadi dia akan potong pada tempat yang spesifik. Ya, sama ada DNA ataupun plasmid. Jadi plasmid ni dia akan mengandungi. Plasmid ni kamu nampak dia mengandungi. Dia mengandungi ampicillin resistant. Okey, ampicillin resistant. Jadi ampicillin ni dia adalah broad spectrum penicillin. Broad spectrum penicillin. Dia macam ada kaitan lah juga dengan penicillin. Okey. Jadi maksudnya dia ada keupayaan untuk dia bertahan apabila ada antibiotik. Jadi bila ada antibiotik, dia tak mati. Sebab apa? Sebab dia ada struktur atau gene dipanggil sebagai ampicillin resistant ni. Penting ya, kita nak kena pastikan adanya ampicillin resistant ni pada plasmid, sebab kita nak asingkan nanti. Ya, itu dalam proses screening. Nanti tak perlu nanti saya terangkan yang itu. Jadi, cleave cut, the same restriction endonuclease cut target DNA plasmid at specific site. Kemudian dekat plasmid ni, dia mengandungi apa? Dia mengandungi MR ni, AMPR. Okey, iaitu AMPR ni ampicillin resistant. Jadi gene resistant to antibiotic ampicillin. Dia resistant, maksudnya antibiotik tak ada memberi kesan kepada diri dia. Dan sel yang mengandungi plasmid ini, dia tidak akan dimusnahkan oleh antibiotik. Kemudian kita ada LACZ. Nampak tak? LACZ ni encode enzim beta galactosidase. LACZ beta galactosidase. Beta galactosidase pula. Galactosidase. Okey. Jadi LACZ encode beta galactosidase that catalyze sugar hydrolysis. Jadi di dalam sugar hydrolysis. Pentingnya dekat sini sebab apa? Sebab LACZ ini, dekat tempat LACZ ini, dia adalah tempat di mana restriction endonuclease akan potong. Okey, saya potong kat sini, dia akan potong dekat sini. Okey, sekali lagi dia potong kat situ. Dia akan potong pada LACZ. Dia akan cut pada LACZ. Dia akan cleave pada LACZ. Jadi bila dia cleave dekat LACZ, bila dia cleave dekat LACZ ni, dia ulang banyak kali ni. Kemudian DNA target ni pergi duduk pula dekat kawasan LACZ beta galactosidase. Jadi bila dia pergi duduk kat beta galactosidase ni, LACZ beta galactosidase ni, gene ni, LACZ ni, dia tak akan hasilkan beta galactosidase. Jadi bila dia tidak hasilkan beta galactosidase, dia tak akan catalyze sugar hydrolysis. Sugar tu takkan terjadi apa-apa. Dia takkan mengalami pemecahan. Dia tidak berlaku apa-apa. Ya, itu penting ni. Ni penting sebab apa? Sebab dalam proses screening nanti. Okey, kemudian kita ada restriction enzyme. Jadi restriction enzyme ni dia akan cut plasmid at single restriction site within LACZ gene. Jadi restriction enzyme ni akan potong dekat LACZ ni. Okey, within LACZ. Kemudian cut human DNA.
dia akan cut human DNA ataupun DNA apa-apalah. Contohnya ambil daripada kambing ke lembu ke, tak kisahlah ya. Tapi yang ini dia ambil contoh human DNA at many site produce 1,000 fragment ataupun produce banyak lah ya fragment ya. Some fragment is human gene of interest. Jadi some of the fragment tu adalah gene of interest. Sebagai contoh, gene untuk insulin. Insulin gene. Kat mana tadi? All fragment is sticky end. Jadi ada dua keadaan ni kan, sama ada dia sticky end ataupun blunt end. Okay, sekarang ni kita nak pergi kepada insertion. Betul lah, insertion kan. Insertion ni maksudnya masukkan lah ya, kita masukkan. Okay, kalau tengok kat sini, kita ada foreign DNA. Foreign DNA. Kita ada plasmid. Okay, ataupun vector lah, vector DNA. Plasmid. Jadi sekarang ni kita ada foreign DNA, kita ada plasmid, kita isolate dia keluar daripada host cell. Kemudian kita buat apa? Kita potong, cut atau cleave guna restriction endonuclease atau restriction enzyme. Cut. Kalau dekat human, 1,000 fragment. Dia potong banyak. Okay. Kemudian kalau dekat vektor ni, dia akan potong pada leg Z. Dia akan potong pada leg Z. Leg Z. Kemudian kita akan letak pada satu tempat yang sama. Kemudian kita akan biar dia inserted. Okay. Dia biarkan dia inserted, mana foreign DNA inserted into the cut plasmid ni. Kemudian kita guna apa? Kita guna DNA ligase. DNA ligase ni akan buat apa? Dia akan lekatkan antara fragment DNA dengan cut plasmid ni. Dia akan lekatkan, dia akan gamkan, dia akan gluekan. Jadilah recombinant plasmid. Ataupun recombinant DNA. Ya, jadilah recombinant DNA. Jadi kita bacalah apa yang ada. Gene of interest inserted into the cut plasmid by mixing it with the DNA fragment. Jadi gene yang kita nak tu, kita inserted into the cut plasmid. Dengan cara macam mana? Dengan kita campurkan semua dengan DNA fragment. Kemudian DNA ligase bind the sticky end of the plasmid and DNA fragment. Ya, DNA ligase dia akan bind. Recombinant DNA for plasmid. Recombinant DNA for plasmid is formed. Recombinant DNA for plasmid is formed. Kita balik, kita dua kali pula ya. Saya ni kadang-kadang macam ni lah. DNA form. Okay. Recombinant DNA for plasmid form. Non-recombinant plasmid also produce. Jadi dia ada juga non-recombinant plasmid. Ya. Sekarang ni nanti saya terangkan lagi tentang non-recombinant. Okay. Transformation and amplification. Salahnya bukan amplification. Tertinggal FI. Okay, amplification. Jadi transformation, amplification tu apa? Kita nak transformkan dia. Kita nak transform tu maksudnya apa? Transform tu kita nak masukkan recombinant DNA atau recombinant plasmid ni dalam host cell. Contohnya macam ni, E. coli lah. Kita nak masukkan dalam host cell. Jadi, ini proses nak masukkan recombinant plasmid dalam host cell ni kita panggil sebagai transformation. Nak masukkan. Dan bila dah masuk, kita panggil dia sebagai transform cell. Jadi, plasmid host cell mix. Kita campurkan antara plasmid dengan host cell. Kemudian, all plasmid transfer into the host cell. Jadi host cell ni kamu jangan ingat ada satu saja, dia banyak lah ya. Kita akan biar dia campur berapa banyak plasmid yang ada, berapa banyak host cell yang ada. Jadi all plasmid ni akan transfer to the host cell. Kemudian transformation is uptake of plasmid into bacteria. Ni ya, transformation, uptake of plasmid into bacteria. Kemudian bacteria are cultured in the cultured medium contain chloramphenicol.
Jadi cultured medium itu mengandungi chloramphenicol. Chloramphenicol ni akan stimulate plasmid amplification. Okey, dia akan stimulate plasmid amplification. Then bacteria cell placed on the nutrient agar in petri dish. Bacteria will divide and form visible colony. Okey, jadi dia akan membahagi dan dia akan membentuk koloni-koloni dia. Ya. Jadi kita ada transform cell. Okey, sekarang ni kita nak tengok kalau jenis yang mixed bacteria. Jenis yang mixed plasmid bacteria ni, yang kita campurkan plasmid bacteria dengan host cell ni, dia akan ada 3 result dia. Yang pertama, yang akan ada recombinant plasmid. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akan ada non-recombinant plasmid. Yang ketiga, dia tidak ada plasmid. Okey, ada 1, 2, 3. Jadi bila kita campurkan mix bakteria dengan mix plasmid ni dengan bakteria host cell ni, dia akan ada 3 result dia. 3 keputusan dia. Sama ada host cell ni dia mengandungi recombinant plasmid, mengandungi yang ini, ataupun dia tidak mengandungi non-recombinant plasmid. Dia plasmid yang non-recombinant plasmid lah. Maksudnya non-recombinant plasmid itu dia tidak ada gene of interest ni. Dia tidak ada. Okey? Dia tidak ada. Yang ketiga, tak berlaku pun dia masuk ke dalam host cell. Sekali lagi ya. Untuk yang transformation ni and amplification, kita dah campurkan. Kita campurkan antara recombinant plasmid dengan host cell. Okey? Kita campurlah plasmid dengan host cell ni. Jadi plasmid ni ada jenis yang recombinant plasmid, ada yang jenis plasmid sahaja. Dia tidak ada DNA. Yang interest DNA itu tidak ada. Target DNA itu tidak ada. Jadi ada 3 keputusan daripada hasil campuran ni. Yang pertama, kita ada host cell yang mengandungi recombinant plasmid. Yang kedua, kita ada host cell yang dia tidak ada recombinant plasmid, tapi dia ada plasmid. Dia ada plasmid tapi tidak ada gene of interest ni. Dia tidak ada yang ini. Yang ketiga, tidak ada plasmid langsung. Tidak ada plasmid langsung. Ini penting ya. Sebab apa? Sebab bila dah sampai tahap ni, kita nak kena ambil yang ini sahaja. Kita nak yang ini sahaja. Jadi kita nak screening, kita nak buang yang 2 ni. Kita nak screening, kita nak buang yang 2 ni. Kita nak buang ataupun nak asingkan yang 2 ni. Sebab itulah kita ada proses screening ya. Kita ada proses screening. Proses screening ni dia akan identify the transformed bacteria that successfully taken up recombinant DNA. Jadi kita nak identify yang ini sahaja. Kita nak asingkan yang ini sahaja. Sebab yang ini yang betulnya kita punya keputusan tu, kita nak yang ini sahaja. Yang ada recombinant plasmid, yang ada recombinant plasmid. Kita tak nak yang ada plasmid tapi tak ada DNA of interest tadi. Yang satu lagi kita tak nak yang tak ada plasmid. Kita nak yang ini saja, nombor 1 ni je. Ya. Jadi kita boleh guna blue white screening. Kita boleh guna blue white screening. Jadi blue white screening ni apa? Blue white screening ni adalah screening in detail. Screening in detail di mana kita akan letakkan bakteria ni, host cell ni atau transform cell ni dalam medium that contain penicillin. Medium ni kita campurlah yang ini, kita campurkan, kita letakkan dia dalam medium yang mengandungi penicillin dan X-gal. Ada 2 pula bahan kimia ni, penicillin dan X-gal. Ya, penicillin dan X-gal. Penicillin ni apa? Antibiotik. Okey, tadi kita sebut ampicillin kan? Ampicillin resistant. Jadi
ampicillin tu apa? Ampicillin tu adalah broad spectrum penicillin. Dia macam lebih kurang sama lah penicillin, ampicillin ya. Saya nak terang lebih-lebih pun saya tak baca lebih mendalam lah. Tapi nak bagi tahu dia lebih kurang je. Dia ada penerangan yang lebih lanjut lah tentang jenis-jenis penicillin ni ya. Jenis-jenis penicillin ni. Okey, sekarang ni mana yang ketiga-tiga ni kita campurkan dia pula dalam penicillin dan X-Gal. Okey, kenapa kita campurkan dengan penicillin? Sebab bila kita campurkan dengan penicillin, bakteria-bakteria yang tidak ada plasmid, dia tidak ada plasmid langsung. Dan dekat plasmid ni ada apa? Dia ada resistant ni. Ampicillin resistant. Jadi bila dia tidak ada plasmid, bakteria tu akan mati. Sebab apa? Sebab dia tak boleh hidup kalau ada antibiotik. Antibiotik itu akan bunuh dia. Tetapi kalau dia ada plasmid, bila dia ada plasmid tu dia mengandungi jin untuk ampicillin resistant, dia boleh hidup. Ya, sebab tu dah diletakkan penicillin sebab dia akan bunuh yang ini. Yang ini habislah. Okey? Yang itu akan habis. Only plasmid contain gene resistant to antibiotic survive. Jadi kill bacteria do not contain plasmid. This identifies cells successfully taken up plasmid and undergo transformation. Yang mana yang bakteria yang dapat ambil plasmid, dia akan survive. Kalau dia tak ambil plasmid, dia akan mati sebab kita dah campurkan dia dengan penicillin. Seterusnya kita ada X-Gal. Jadi X-Gal ni untuk apa? X-Gal ni adalah satu bahagian lagi yang terlibat dengan Laczac ni. Beta-galactosidase ni. Dia akan hasilkan enzim beta-galactosidase. Jadi kalau yang non-recombinant plasmid ni, non-recombinant plasmid ni dia boleh hasilkan lah beta-galactosidase. Sebab apa? Sebab dia punya bahagian jin tu tak rosak. Dia tak potong. Ya, tak potong untuk letak target jin ni. Jadi dia boleh hasilkan beta-galactosidase. Jadi bila dia hasilkan beta-galactosidase, dia akan tukarkan X-Gal ni daripada white to blue. Okey, dia akan tukarkan X-Gal ni daripada white to blue yang indicate bacteria contain original plasmid. Okey, sebab apa original plasmid yang non-recombinant plasmid ni dia mengandungi Laczac yang boleh hasilkan enzim beta-galactosidase. Enzim beta-galactosidase ni dia boleh hydrolyze X-Gal ni. Dia boleh hydrolyze X-Gal into glucose galactose that cause change of color. Tetapi bagi recombinant plasmid pula, Laczac are disrupted. Jadi bila dia disrupted, dia tak boleh hasil ni beta-galactosidase. Jadi bila tak boleh hasilkan beta-galactosidase, dia tak boleh produce beta-galactosidase. Jadi dia tidak akan tukar warna. Okay, jadi disruptor unable to produce beta-galactosidase, they will not change color lah. Okay, the color remain unchanged. Jadi kita dapat asingkan lah yang mana satu yang recombinant plasmid, yang mana satu non-recombinant plasmid dengan X-Gal ni. Okay, jadi kita campurkan dengan ampicillin dengan X-Gal di sini. Kat sini saya ada ni, dia ada satu jenis yang non-transform cell, ada yang transform cell. Ada transform cell tu dia ada non-recombinant plasmid, dia ada recombinant plasmid. Jadi non-recombinant plasmid ni dia boleh hasilkan beta-galactosidase. Beta-galactosidase ni akan menyebabkan X-Gal ni tukar warna daripada white to blue. Tapi untuk transform cell ni dia tidak akan berlaku penukaran warna sebab dia tak boleh hasilkan beta-galactosidase. Jadi the color remain unchanged. Jadi itulah yang method engine cloning yang terakhir. Senang saja ya, taklah susah sangat. Jadi yang sekarang ni barulah kita pergi kepada production of insulin. Okey, untuk production of insulin ni dia macam ada sedikit perbezaan lah dengan yang saya terangkan tadi. Sebab apa? Sebab dia guna mRNA. Dia guna mRNA.
Jadi bila dia guna mRNA ni dia terhasil daripada proses yang berlaku di dalam nukleus. Okey, dia dalam proses transcription. Okey, transcription dia akan hasilkan mRNA. Jadi mRNA ni akan keluar lah, dia akan keluar daripada nukleus, dia akan pergi ke cytoplasm, dia akan pergi ke ribosom. Okey, jadi bila dekat ribosom tu baru dia tukar jadi polypeptida, polypeptide, jadi protein nanti. Jadi kita ekstrak, keluarkan mRNA tu. Jadi mRNA ni bila dia keluarkan, kita boleh tukar mRNA ni kepada DNA. Ada teknologi dia, yang mana kita gunakan reverse transcriptase. Kita gunakan reverse transcriptase, ni enzim lah, transcriptase. Dia akan jadi DNA. Dia akan complementary to mRNA. Dia akan complementary to mRNA. Jadi kita dapatlah DNA structure tu, tanpa kita pecahkan struktur nukleus ni untuk dapatkan spesifik pada bahagian yang target gene kita tu, gene of interest atau DNA of interest tu. Jadi kita tak pergi dan potong dekat kawasan DNA tu, kita pergi ambil dia dekat kawasan mRNA. Tapi dekat mRNA tu kita buat apa? Kita guna reverse transcriptase untuk hasilkan DNA ni, untuk hasilkan DNA of interest ni. Ya, itu yang berlaku lah. Jadi mRNA extract from the human pancreatic cell without the intron. Ni ada saya terangkan sebelum ni tentang kawasan intron ni kan. Kemudian ada reverse transcriptase make complementary DNA from the mRNA. Okay. Kemudian restriction enzyme cleave DNA gene produce sticky end. Jadi kita nak pastikan ada sticky end, jadi akan potong pada bahagian DNA ni. Okay, DNA gene ni akan ada sticky end. DNA gene inserted into the plasmid. Jadi plasmid ni pun kita potong jugalah, ya, menggunakan restriction enzyme juga, potongkan juga. Jadi bila kita potongkan, kita guna DNA ligase. Gunakan DNA ligase join plasmid and DNA gene forming recombinant plasmid. Dia akan membentuk recombinant plasmid. Jadi plasmid introduce into the E. coli host cell. Ni host cell, introduce the host cell. E. coli placed in the culture containing antibiotic. Tadi dah cerita tentang antibiotik. Genetically modified E. coli culture in fermenter. Bacteria start to make insulin. Bacteria extracted, purified and used. Ya. Itulah, mudah sahaja sebenarnya. Cuma yang ini dia beza sedikit, dia tak pergi pecah kawasan nukleus tu untuk pergi cari dekat DNA tu. Dia hanya guna mRNA. mRNA yang akan menyebabkan penghasilan insulin dekat ribosom. Dia buat apa dekat mRNA tu? Dia tukarkan mRNA tu kepada DNA. Dia gunakan reverse transcriptase. Jadi enzim ni akan tukarkan mRNA bukan tukarkan, dia akan hasilkan mRNA dia akan hasilkan DNA daripada mRNA. Dia ada proses dia tu, ya. Jadi itu adalah production of insulin. Jadi habis dah ya untuk bab ni. Dia tak bagi saya letaklah susah sangat, ya. Berbanding dengan bab yang ke-6 dengan ke-9 kalau tak salah, dia agak complicated juga. Bab yang lain-lain tu dia tak teruk sangat lah.